Eh, Pak, siap. Sihat. Baik, alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, amma ba'du. Dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berada dalam majlis ilmu seperti mana rutin bulanan kita. Setelah mana kita direhatkan oleh Allah Ta'ala hampir 3 bulan, tuan-tuan. Saya ingat bulan 3, 8, begitulah, 8 ke berapa bulan 3. Kita last di sini. InsyaAllah kita sambung balik. Kita diberikan nikmat kebebasan oleh Allah Ta'ala. Kita sambung, tuan-tuan, dalam bab riba, kembali balik dalam bab riba mazhab Syafi'i. Kita akan sambung dalam pendetilan item ribawi, ya. Kita akan sambung, tuan-tuan, pendetilan item ribawi. Sebelum tu, kerana 3 bulan kita rest, kita rehat, mungkin terlupa dah. Jangan tanya pasal riba, jalan nak ke surau pun dah terlupa dah. Tuan-tuan ingat lagi lah dekat. Kalau saya dah terlupa dah. Sebab saya ni harap dengan Syekh Wiz Wazir je. Biasa saya datang jalan lain. Tadi tanya Wiz, dia tunjuk jalan lain. Boleh kerana jam kan. Hari ni 1 jam 50, kalau Wiz lah 50 minit. Dari rumah keluar rumah 1 jam 50 minit. Jadi makin lama makin bertambah, hampir 2 jam. Jadi insyaAllah malam ni, oleh kerana saya datang dekat 2 jam, malam ni kalau ikut SOP kita, insya' berhentilah. Mungkinlah kita tambah sedikit lah, mungkin 5 minit ke, kan. Kalau 45 minit tu terasa dekat sangat, singkat sangat, kita tambah lah lebih kurang 50 minit. Kita minta dengan jaiz lah 50 minit. Sebab ikut SOP sekarang ni, memang kita kena ikut dia punya masa ditetapkan. Dan antara lain juga digalakkan supaya setiap ustaz itu ada rekod. Jadi kita, tuan-tuan, dah lama dah rekod, jadi itu tidak menjadi isu lah. Baik, kita akan ulang balik sebelum kita pendetilan item ribawi ini. Apabila sebut riba mazhab Syafi'i, tuan-tuan, dalam kerangka mindah kita mesti ada 3 benda. Kita dah sebut banyak kali sebelum daripada ni. Riba dalam mazhab Syafi'i dia berbeza sedikit. Ini secara awalnya kita ulang balik. Dia ada beberapa perbezaan asas antara mazhab Imam Syafi'i dengan 3 mazhab lagi.
Jadi apabila kita sebut riba dalam mazhab Syafi'i, maka dia terbahagi kepada 3 asas, 3 kerangka, 3 disiplin ilmu dan 3 subtopik. Kulah tuan-tuan nak panggil apa? Inilah kerangka tajuk riba dalam mazhab Syafi'i. Dan 3 benda ni tuan-tuan, 3 asas ini, 3 kerangka ini, 3 subtopik ini, 3 disiplin ilmu ini, dia kita tidak boleh kesampaikan salah satu daripada 3. Kalaulah kita skip satu daripada 3, menyebabkan kita akan gagal untuk menghukumkan sesuatu transaksi itu menepati riba ataupun tidak. Itu penting. 3 asas ini sebagai kayu ukur, sebagai indikator untuk kita mengukur, menilai sesuatu transaksi itu riba ataupun tidak. Ini penting. Apa dia 3 tuan-tuan? Yang pertamanya, item ribawi. Kita sebut sebelum daripada ni tuan-tuan, 3 asas ini telah kita sebut secara konsep umum. Maka kita mulakan kuliah terakhir kita pendetailan setiap satu-satu topik itu. Kita mula dengan topik pertama. Topik pertama tuan-tuan dia panggil item ribawi. Dalam bahasa ilmiah dipanggil illatul riba. Kalau tuan-tuan bertemu dalam kitab Jawi, illah riba, kita arah illah riba. Illatul riba ini bahasa kita dipanggil item ribawi, barang ribawi. Bukan semua barang itu terlibat dengan transaksi riba. Atau bahasa akademik dipanggil bukan semua barang dicegah oleh Allah Ta'ala untuk berlakunya pertukaran. Bukan semua benda itu dilarang tukar menukar. Ada beberapa benda sahaja yang dilarang oleh Allah Ta'ala tukar menukar ataupun berjual beli, kerana dia boleh membawa kepada impak, kepada transaksi ataupun akad ataupun pertukaran yang jadi haram. Ilah riba ini tuan-tuan, item ribawi ini ada berapa? Ada 2 saja. Ini sangat penting tuan-tuan, 2 item ribawi. Dia kayu ukur yang pertama untuk tuan-tuan menilai sesuatu transaksi itu riba ataupun tidak. Ini kayu ukur pertama. Jangan kita tengok lagi makna riba tuan-tuan. Kita tengok dulu pertukaran tersebut adakah menepati dengan item ribawi. Maksud item ribawi ini ada 2 item sahaja barang yang terlibat dengan riba. Apa dia? 2. Yang pertamanya ialah nakdun, yang telah kita bahas dalam kuliah yang terakhir. Apa dia nakdun? Nakdun ini 2, iaitu emas dan perak. Emas dan perak. 2 ini sahaja di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita ada sebut pendetailan. Yang pertama emas, yang kedua perak. Yang ketiganya ialah dinar dan dirham. Emas, perak, dinar, dirham. Ini item yang pertama. Tak boleh tukar emas dengan emas, tak boleh. Trade in tak boleh. Perak dengan perak. Tak boleh tukar emas dengan perak. Emas dengan emas, perak dengan perak. Tidak dibenarkan tukar. Kalaulah nak tukar, ada beberapa syarat. Kita akan bincang dalam topik yang ketiga, disiplin ilmu yang ketiga, topik yang ketiga atau kerangka yang ketiga. Ini pertama, settle tuan-tuan. Jadi tidak timbul isu apabila orang kata jual tukar duit dengan kereta. Adakah riba? Tidak menjadi riba. Kenapa? Kerana kayu ukur yang pertama yang kita nilai ialah adakah kereta itu termasuk barang ribawi? Tidak termasuk barang ribawi. Tidak termasuk barang ribawi. Ini riba apa tuan-tuan? Saya lupa sebut. Riba yang berlaku dalam jual beli, bukan riba hutang. Riba hutang kita tak bincang lagi, itu last sekali. Itu setelah kita bincang ketiga-tiga riba ni settle, kesimpulan kita akan closing dengan riba hutang. Dalam kitab mana pun tuan-tuan, riba hutang ini dia tidak akan sekalikan dengan riba jual beli. Dia letak last. Riba dalam jual beli ni tuan-tuan, ada 3 riba yang telah kita bincang. Dia duduk topik yang ketiga, jenis riba itu. Riba dalam jual beli ini, kayu ukur yang pertama untuk kita kata jual beli kereta dengan duit ini berlaku riba ataupun tidak. Kayu ukur yang pertama, kereta tidak termasuk barang ribawi. Dan duit tidak termasuk barang ribawi dalam qaul yang mu'tamad mazhab Imam Syafi'i.
Adapun qaul dhaif, duit juga termasuk barang ribawi. Dan dalam mazhab lain, tuan-tuan jangan keliru, mazhab lain, ketiga-tiga mazhab lain, duit termasuk barang ribawi. Settle. Baik. Item pertama tuan-tuan, dia ada dua item ribawi ini. Pertamanya naqdum settle. Kita dah bahas secara detail kuliah yang terakhir. Baik, item yang kedua apa dia yang kita akan sambung malam ni? Item yang kedua ialah makanan. Tak dibenarkan tukar makanan sesama makanan. Dia punya syarat tuan-tuan, untuk dihukumkan transaksi itu riba, dia mesti sama antara penjual dan pembeli, sama item. Kalau satu pihak ada item ribawi, satu pihak lagi tidak ada item ribawi, dia tidak boleh nak hukumkan riba, tidak. Dia mesti sama. Kedua-dua belah pihak, sebab tu dipanggil aqdun, dipanggil transaksi. Nak dinamakan aqdum ini, akad ini mesti ada dua pihak dan dua pihak itu sama item. Penjual emas, pembeli emas. Kalau penjual ini duit, pembeli ini penjual ini emas, pembeli duit, dia nak tukar duit dengan emas, maka tidak berlaku ribawi. Yang salah itu trade in emas dengan emas. Yang salah itu. Kalaulah kita jual emas dengan duit, maka tidak berlaku isu. Baik, settle tuan-tuan, kita akan sambung apa makna, apa ciri makanan yang termasuk dalam riba. Yang tidak dibenarkan tukar makanan, jenis makanan ini, ciri-cirinya macam mana? Dia ada 3 ciri utama yang kita akan bincang pada malam ini. Baik, sebelum kita masuk ciri-ciri makanan yang tidak dibenarkan tukar di dalam syariat kita akan sebut ada 3 topik lagi tu. Tuan-tuan sebut secara umum saja. Kerangka ada 3, disiplin ilmu riba ada 3. Pertamanya item ribawi. Yang kedua apa tuan-tuan? Semuanya dibahas dalam kitab kita ini secara urutannya. Yang keduanya tuan-tuan, topik yang kedua, disiplin ilmu yang kedua, dipanggil formula riba. Ada 2 saja formula riba. Kita dah sebut sebelum daripada ni, malam ni kita tak akan ulang. Formula pertama, sama item ribawi, dia panggil sama jenis, sama sebab, sama jenis. Itu kita recall balik. Kita tak akan sebut malam ni kerana kita nak sebut topik saja. Kita nak sebut apa nama ni, kerangka asas saja. Jadi formula pertama ada 3 riba. Formula pertama ni dia panggil, sebab tu item sangat penting untuk kita faham, kerana formula ini dia ada kaitan dengan item ribawi. Sama barang, sama jenis barang. Dia panggil sama kategori barang, sama jenis barang, berisiko berlaku 3 riba. Kita tahu dah, kalau kita tengok penjual emas, pembeli emas, sama barang dan sama jenis. Barang pun sama, naqdun, jenis pun sama. Apa dia? Emas, sama emas. Bukan satu emas, satu perak, tidak. Dia sama jenis. Kalaulah nasi, sama makanan. Dia panggil sama item makanan, dan jenisnya sama. Apa dia? Nasi. Nasi berada dalam kategori makanan. Makanan itu item ribawi. Maka jenisnya sama. Apa dia? Jenis dia nasi. Jinsum. Kalau satunya nasi, satu lagi gandum, dia panggil satu item tapi jenis berbeza. Itu formula kedua. Formula pertama ni tuan-tuan, dia berisiko berlaku 3 riba. Riba pertamanya riba al-fadli, riba yang keduanya riba nasai, riba yang ketiganya riba al-yadi. 3 riba. Setiap riba itu kita akan ulang balik tuan-tuan dalam topik yang ketiga. Apa dia riba fadli? Ada 3 syarat. Apa dia riba nasai, riba al-yadi? Apa dia riba nasai? Tak ulang balik tuan-tuan, jangan bimbang. Lupa lama dah. Fadli apa, yadi apa, lupa habis dah. Jangan bimbang. Kita ulang balik. Sebab ini antara topik muamalat yang agak tough, agak complicated sedikit berbanding topik lain. Berbanding wakalah, berbanding sewa, berbanding pinjam meminjam, berbanding rahnun. Dia lebih mudah tajuk-tajuk lain antara berbanding dengan riba. Riba ini dia ada 3 topik yang kita kena faham, kerana dia ada urutan. Dia saling berkaitan antara satu sama lain.
Kalau kita skip ataupun kita tak faham satu item, satu dia punya topik, kita tidak boleh menghukumkan transaksi itu riba ataupun tidak. Hanyalah kita bedal saja, agak-agak saja. Tapi adakah betul pasti? Itu tak pasti. Kenapa? Kerana tiga kayu ukur itu kita hanya faham dua. Ini formula ni penting membantu kita, tuan-tuan. Formula kedua apa dia? Kita akan recall balik di muka surat yang sebelah tu, dia akan bincang formula ini. Formula kedua, tuan-tuan, sama item tetapi jenisnya berbeza. Dia ada dua riba saja. Dia tak akan berlaku ribal fadli, dia hanya berlaku ribal yadi dan ribal nasai. Ribal yadi yang lambat menyerahkan dalam majlis akad, tu ribal yadi. Dia panggil lambat qabak dalam majlis akad. Dia delay walaupun 2-3 minit. Dia tidak mengambil segera barang, tidak menyerahkan segera price, harga. Dia mesti, kalau barang itu ada item ribawi, syariat ketat menetapkan mesti penyerahan berlaku, penyerahan kedua-dua benda, penyerahan barang dan penyerahan duit, ataupun penyerahan barang dan penyerahan harga mesti berlaku di dalam majlis akad. Kalau delay, berlaku dipanggil ribal yadi. Kita akan recall balik. Kalaulah dalam akad dia menyatakan hutan, walaupun beberapa minit saja di hutan, menyatakan hutan dalam akad, dipanggil riban nasai. Emas dengan emas, dia menyatakan di dalam akadnya hutan emas dengan emas. Hutan emas dengan emas. Dia panggil jual beli hutan. Tuan-tuan jangan keliru dengan hutan lain. Tu kita akan bahas dalam topik yang khas. Jual beli hutan dengan berhutan. Beza. Yang tu pun nak kita punya, nak orang panggil cuci minda kita yang duk terbiasa dengan hutan, jual beli hutan, jual beli hutan. Apabila kata jual beli hutan, oh hutan. Tak, jual beli hutan, oh hutan. Dia duk faham hutang, bukan jual beli hutan, bukan hutan. Maka jual beli hutan dia lain dengan berhutan. Berhutan boleh jadi riba. Tetapi kalau jual beli hutan, dia tipis untuk berlaku riba, melainkan ada syarat. Apa syarat dia? Kalau sama item. Jaga. Kalau sama item, nasi nak tukar dengan nasi, tapi menyatakan hutan di dalam akad, tidak dibenarkan. Hutan beras dengan beras. Hutan nasi dengan nasi. Itu jual beli berhutan, bukan berhutan. Dia lain. Kalau berhutan, qirad. Akad qirad, akad hutan. Kita boleh hutan dengan hutan nak hutan kain, nak hutan air, nak hutan kereta, boleh. Oleh kerana kita dah terbiasa, tuan-tuan, minda kita sebut hutan, dia akan tergambar duit. Jangan orang hutan beras, jangan. Dulu orang dulu saja, habis beras stok tengah malam, berhutang jiran. Tu dia panggil pinjam beras. Besok aku bayar. Bayar apa? Bayar beras balik. Itu dia panggil hutan. Kalau hutan beras, dia tak wajib bayar beras. Tak wajib. Dia hanya wajib bayar apa? Wajib bayar nilai yang setanding dengan beras. Tak wajib kita bayar beras, melainkan tuan itu tak nak terima lain, melainkan beras saja dia terima. Kita hutan beras grade sekian-sekian, nama sekian-sekian, brand sekian-sekian. Kalau dinilaikan harga yang kita hutan itu, beras itu 10 kilo harga dia RM30. Maka kita bayar RM30 settle hutan beras kita. Bukan jual beli hutan, tuan-tuan, berhutan beras. Jual beli hutan lain. Jual beli hutan, saya belilah beras ini, harga dia RM30 dengan hutan. Itu dipanggil jual beli hutan. Tokek tanya, bila ustaz nak bayar? Minggu depan. Bayar apa? Bayar beras. Hutan saya ni, hutan beras. Hutan beras. Jual beli beras secara hutan. Lain. Tu dipanggil jual beli hutan. Adapun berhutan, lain. Akad lain. Walaupun konsep lebih kurang. Kita pergi di kedai, tokek kedai, kita kata saya duit tak ada. Boleh tak saya nak berhutan beras? Bukan jual beli hutan, saya nak berhutan beras. Tokek tanya nak berhutan berapa kilo? Saya kata nak 10 kilo saja.
Lalu dia kata nak bayar bila? Saya kata bulan depan boleh tak? Dapat gaji bulan depan saya bayar beras. Tanya toke, dia kata boleh. Tanya toke, you nak beras ataupun nilai? Dia kata apa-apa pun tak apa. Maka kita bayarlah dengan apa? Setanding dengan beras. Nak bayar kain boleh tuan-tuan. Nak bayar kain tapi nilai kain yang kita bayar kepada toke itu nilai dia beras, harga dia RM30. Saya bayar dengan baju. Baju saya ni toke RM30. Saya nak bayar beras saya yang saya berhutang bulan lepas. Toke kata boleh. Okey. Settle hutang kita. Hutan apa? Hutan beras sebanyak 10 kg yang nilai dia RM30. Ya? Bayar dengan apa dia? Dengan upah. Boleh ke tidak? Jawab dia boleh. Kalau diredai oleh orang yang memberi hutang. Kita bayar dengan upah. Kata Abang Haji, bayar dengan qudrah. Kita tak ada apa, ada rain saja. Harta tak ada. Tunggu bulan depan pun tak ada harta dah, habis dah. Dah guna PKP 3 bulan, habis licin dah duit. Ada qudrah aja, ada rain je. Tangan 2 kerat ni aja. Boleh ke tidak saya bekerja, lepas tu pinggan aja lah. Boleh. Ada satu istilah tuan-tuan, dia panggil ibrah, itu lain. Ini istilah muamalah yang kita akan belajar. Ibrah hutang. Ibrah ni dia panggil, asal ibrah bukan begok tu. Begok istibra tu lain. Lepas kencing istibra. Tu lain. Ni ibrah. Ibrah ni melepaskan hutang secara sukarela. Dia hukum dia sunat dan afdal. Bukan sunat biasa tetapi afdal. Payah kita nak buat. Kalaulah tuan-tuan ada hutang dengan kawan-kawan, bukan ada hutang, kita memberi hutang dengan kawan-kawan. Kita biasa, kita beri hutang kepada orang lain. Kalau dia tak mampu bayar, sunat, bahkan bukan sunat biasa, naik ke peringkat afdal, kita ibrak hutang. Makna apa ibrak hutang? Kalau bahasa orang Melayu kata apa? Orang Melayu kata aku halalkan, tak perlu bayar hutang. Tu istilah orang kita. Aku halal. Mana ibrak, aku lepaskan tanggungan kewajipan ke atas kamu membayar, kamu tak perlu bayar. Kenapa? Kerana aku nak tukar dengan bayaran daripada Allah Ta'ala. Biar Allah yang bayar kepada aku dalam bentuk pahala. Itu pahala besar tu. Jadi kita convert daripada hutang kita tu, convert kepada pahala. Payah juga tuan-tuan. Baik, settle. Jadi kita nak detail hari ni, dia mudah saja tuan-tuan. Ciri makanan ada 3 saja. Jadi formula ini, 2 formula. Yang ketiga apa tuan-tuan? Yang ketiga, topik dia yang pertama item ribawi ada 2, yang kedua yang formula ada 2, dan topik yang ketiga. Topik yang ketiga ini kita dah sebut secara umum. Kita akan ulang balik muka surat sebelah, iaitu makna ataupun jenis riba, makna dan syarat. Dia ada riba. Apa makna riba al-fadli? Apa syarat berlakunya riba al-fadli? Ada berapa ciri nak hukumkan riba al-fadli? Yang kedua, nama dia riba al-yadi. Apa syarat, apa ciri untuk kita hukumkan transaksi ini berlaku riba, haram hukum dia? Dan yang ketiga tuan-tuan, makna riba nasai, dan apa syarat untuk kita hukumkan transaksi ini haram kerana dinamakan riba nasai. Settle tuan-tuan, ada 3 topik. Baik, kita akan sambung balik pendetailan, kembali balik kepada topik yang pertama. Ataupun kita panggil kerangka yang pertama, dalam bahasa lain disebut disiplin ilmu riba yang pertama. Apa dia? Item ribawi. Barang ribawi terbahagi kepada 2. Pertamanya naqdun, settle, kita dah bahas kuliah yang terakhir. Sambung malam ni makanan. Dalam bahasa Arab dipanggil ta'mun, mat'umun. Ta'mun ini makanan. Maka malam ni tuan-tuan, kita nak detailkan makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala tukar menukar. Yang Nabi kata la tabi, jangan kamu tukar. Apa dia? Gandum dengan gandum. Inilah hadis yang selalu kita baca. Itulah merupakan asas
yang diambil oleh para ulama lahirnya makanan dan ta'mun, makanan dan nakdun, ataupun dipanggil makanan dan mas perak. Dan makanan tu pula berdasarkan hadis ini juga dibahagikan oleh para ulama, ada 3 kategori makanan, ada 3 ciri asas makanan. Pertamanya makanan asasi, yang keduanya makanan tambahan, yang ketiganya dipanggil suplemen ataupun perubatan, ubat-ubatan. Ketiga-tiga benda ini diharamkan oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi, untuk kita tukar. Tak boleh tukar ubat dengan ubat, tak boleh tukar herba dengan herba, tak boleh tukar air dengan air, tak boleh tukar beras dengan beras, dan tak boleh tukar juga buah dengan buah. Baik, 3 benda. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan dikehendaki dengan makanan itu, dan dikehendaki dengan makanan itu, dikehendaki oleh syarak. Apa yang syaraknya? Apabila syarak sebut makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala tukar, iaitu makanan yang diqasa'. Qasa' ini bertujuan, makanan yang bertujuan mengenyangkan dengan dia dengan makanan. Ini ciri makanan yang pertama, iaitu makanan asasi. Disebut di dalam kitab Bajuri Ibn Qasim, wahiya ma yuqsadu ghaliban lit-ta'mi iqtiyatan. Ini yang pertama, ciri pertama. Makanan bertujuan untuk mengenyangkan. Apa saja makanan asasi bagi sesuatu tempat itu, maka termasuk item ribawi. Kalau tempat kita tuan-tuan beras, tempat lain gandum, itu makanan asasi. Jagung juga termasuk makanan makanan asasi. Ciri yang kedua, ataupun yang dimaksudkan dengan makanan di sisi syariat, di sisi agama kita, yang diharamkan bertukar, berjual beli, yang menyebabkan berlakunya riba, ataupun bersedak-sedak. Bersedak-sedak ni dia panggil au tafakkuhan. Ini panggil makanan tambahan, seperti buah-buah. Dia bukan untuk kenyang, dia makanan sampingan. Buah-buahan, kudapan, kuih, muih dan sebagainya, itu tidak dibenarkan tukar. Jangan tukar kuih dengan kuih, kudapan dengan kudapan, jajan dan sebagainya, semua tak boleh tukar. Solusi kita selalu sebut, jangan tukar kuih dengan kuih yang tak sama banyak. Kuih dengan kuih, kerana kuih itu termasuk item ribawi. Maka kita tak boleh tukar kalau tak menepati syarat dia. Cara dia, jangan tukar, jangan jual beli. Jual beli dan tukar itu tidak boleh. Kerana tukar bahasa Melayu, jual beli bahasa Arab, bahasa syarak. Kita heboh saja. Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, yang banyak berlakunya ialah apabila kita pergi tempat kenduri. Kita pergi tempat kenduri, tuan-tuan, setengah kenduri kendara ini dia sediakan buah tangan. Orang Johor panggil berkat, orang Muar panggil berkat. Jadi apabila dia sediakan berkat ini, kita panggil apa? Kelantan panggil apa? Ada buah tangan tu, lupa dah, bahasa lama tinggal bahasa Kelantan. Dia pun lupa juga. Tu bahasa tu dia kena main dia. Lama-lama kita tak bercakap, bahasa kita pun lupa. Samalah konsep syarak pun. Ilmu syarak, tuan-tuan, kalau tak main dia akan lupa. Tu mula bedal lah. Apa boleh berlupa, tuan-tuan, dia mula hantam wal bedalun. Gomo je lah. Duk rasa, aku rasa betul dah ni ambil wuduk macam ni. Aku rasa betul dah ni jual beli macam ni. Dia kenapa? Kerana lupa. Sebab tu kita selalu kena recall, kena ulang. Kalau berkat ni, tuan-tuan, orang bagi kita buah tangan ini, biasalah orang bagi telur ke, kalau Kelantan dia bagi telur kan, dulu. Sekarang ni macam-macam dah. Isu dia di mana? Isu dia, kita ni
kadang-kadang orang kawan kita dapat lain, kan dia tak sama, ada tempat yang tak sama. Kawan kita dapat lain, kita dapat benda lain, berkat tak sama berkat. Lalu kita berkenan dekat berkat kawan kita yang tak ada berkat kita. Kita pun cakap kat kawan kita, boleh tukar tak? Aku berkenal lama dah makanan tu, contohlah. Kawan kata tak ada masalah apa, ambil lah, dia kata. Tukarlah. Kalau ambil tak apa, ni tukar. Kita tukar. Maka tidak dibenarkan. Tukar makanan dengan makanan. Tukar air dengan air, nasi dengan nasi, makanan dengan makanan, roti dengan roti, tidak dibenarkan tukar. Maka cara dia heboh. Ambil lah. Tak payah tukar, tapi aku heboh yang aku, dan engkau heboh kau punya. Settle. Rasa? Tak apa. Kita bedah yang dia bedah yang kita, tak apa. Sebab dia izin. Tapi kalau tak izin, haram. Tak izin, haram, tuan-tuan. Kita try kawan kita. Tak minta izin lagi, try dulu. Lepas try baru kita cakap kat kawan. Dia kata, aku ambil yang kau punya tadi, try je. Dia kata, nak tahu sedap dah. Tak boleh. Dia kena, kaedah dia, tuan-tuan, dalam bab muamalat, izin terlebih dahulu sebelum guna. Jangan guna sebelum izin. Jangan. Dia izin sebelum guna. Kenapa, tuan-tuan? Dia formula asas. Tuan-tuan kena ingat formula asas. Kalau tuan-tuan ingat formula asas ini, insya-Allah kita pergi di mana pun, kita akan alert. Kita pergi kedai makan, kita tak akan bedal apabila waiter ataupun ni dia orang hantar barang, hantar nasi kat kita yang kita order, kita tak akan makan lagi sebelum action. Sebelum kita buat tindakan yang perlu di sisi syarak. Apa formula, tuan-tuan? Formula dalam muamalah yang simple, yang asasnya ialah, sebelum ni saya bahasa akademik dulu. Sebelum kita tasarruf ataupun sebelum kita guna harta milik orang lain, pastikan kita pastikan kita milik. Itu asas. Kita ulang sekali lagi, tuan-tuan. Sebelum kita guna harta milik orang lain, pastikan kita milik terlebih dahulu. Milik. Maka, tuan-tuan, yang isu yang kita belajar ni, kenapa isu nak kena belajar? Kerana kita nak tahu milik itu umumnya, milik itu dia punya hukum umum. Maka cara pemilikan yang kita kena tahu. Cara pemilikan, proses pemilikan yang kita nak kena tahu. Maka syarak datang menyediakan mekanisme. Ada beberapa cara, ada solusi untuk manusia memiliki sesuatu benda. Banyak cara, banyak akad yang Allah Ta'ala sediakan, yang syarak sediakan sebagai alat untuk pemilikan. Maka tuan-tuan fikir, apabila orang hantar kat kita, tuan-tuan, ini isu di restoran, di kedai makan. Apabila pelayan hantar kat kita, mek petani bawa hantar kat kita, sampai dah, Abang Haji dah sampai, Abang Haji. Kita pun, apa lagi, pantas nampak terus bedal. Dia kata dah orang bagi, takkan tak makan, takkan tak minum. Sebelum kita minum, tuan-tuan, pastikan kita milik. Sebab tak bayar lagi. Kalau bayar, okeylah, milik dengan jual beli. Tak bayar lagi. Kita nak makan dulu. Makan boleh, tetapi kita pilih, tuan-tuan, akad pemilikan yang mana yang kita nak guna. Yang kita dah sebut di awal-awal kelas dulu. Apabila tuan-tuan pergi di pasar, pergi di restoran, pergi kedai makan, kita boleh apply satu daripada 4 jenis akad. Pilihlah yang mana, asalkan ada akad pemilikan sebelum kita makan. Kalau tidak, tuan-tuan, kita makan harta milik orang lain, haram. Walaupun selepas itu kita bayar. Tetapi kita buat haram dulu baru bayar. Maknanya kita haramkan dulu baru halal. Masuk haram dulu baru halalan tayyiban. Bacalah ayat dia, halalan tayyiban. Tapi buat haram dulu. Kenapa? Kerana menunya tak ada. Menu makanan je ada. Menu syarak tak ada. Panduan syarak untuk apa dia? Untuk pemilikan. Ataupun bahasa kita kata, untuk halalkan barang itu. Maka paling simple, kalau saya, tuan-tuan saja tanya, Ustaz buat macam mana? Itu ramai soalan cepu mas.
Kalau ustaz pergi restoran, saya nampak ustaz bedah juga. Ustaz buat macam mana? Tak bayar lagi, tak pergi bayar di cashier lagi, tak pergi lagi. Tak panggil pun. Adik, jom datang. Abang Haji nak makan dulu, dik, kira dulu. Tak panggil pun, malah bin segan. Macam mana? Paling simple tuan-tuan. Kalau saya secara personal, saya akan menggunakan akad hutan. Bukan akad jual beli hutan. Dia ada 4, dia boleh guna akad jual beli cash, yang kedua akad jual beli hutan, yang ketiga akad hutan, yang keempat akad hebah. Ada 4. Ada 4 semua. Saya guna akad hutan. Dia panggil dalam bahasa akademik, dia panggil akad dhamanu mutlafun. Itu bahasa yang kita akan bertemu dalam bab hutan. Saya sebelum saya makan, saya akad hutan. Saya hutankan air yang berada depan saya dan nasi yang berada depan saya ini saya hutankan. Saya akan, lepas saya makan dah saya hutan. Niat hutan tuan-tuan. Hutan ni cara nak kita selalu sebut tuan-tuan, ada 2 cara. Pertama akad soreh, yang kedua akad kinayah. Kalau tuan-tuan pilih soreh, confirm terkejut dia. Cakap dekat tokek, bos, saya hutan dulu, saya nak makan ni, saya hutan. Itu dia panggil akad soreh. Terkejut dia halau. Jangan akad soreh. Soreh ni akad yang jelas menggunakan lafaz hutan. Bos, saya hutan nasi dan air. Berapa ringgit bos? Makan dulu. Itu style dia. Ian apply cara syaraknya tuan-tuan, apa dia? KFC, McDonald. Tuan-tuan pergi, dia suruh makan dulu, bayar dulu. Beratur kita bayar dulu tuan-tuan, lepas bayar baru makan di meja dia. Ya, bukan order makan dulu. Dah, dia kena bayar dulu, settlekan dulu. Tu cara syarak. KFC, McDonald, apa lagi? Dan and again lah. Yang kita ni. Kita makan dulu. Kita suruh kira pun dia tak nak kira. Makan dululah. Makan dulu, balik baru tahu. Lepas makan cabut. Suruh makan sangat. Bayar dulu. Tadi suruh makan. Lah lepas makan bayar lah dia kata. Kita nak bayar awak, dia tak nak. Hutan tuan-tuan, cara yang kedua ini yang saya apply. Yang kedua apa tuan-tuan? Pertama soreh, yang kedua ni kinayah. Kinayah ni ada 2. Pertama kinayah lafaz yang jelas. Macam mana contoh? Ban, saya makan dulu sekejap lagi saya bayar. Apa makna sekejap lagi saya bayar? Maksud niat kita ni, lafaz kita tadi cakap dekat dia lafaz hutan. Yang kedua boleh cara dia senyap, tak cakap apa, tetapi kita niat dan hati kita, aku milik nasi ini secara hutan. Itu cara kinayah yang kedua, termasuk kinayah. Lepas tu tuan-tuan, waktu nak pergi di kaunter, kita tanya dia, bang, saya makan nasi tadi, berapa saya nak bayar hutan? Dia kata berapa? Nasi paprik RM7, air 3, 10 je bang, 10. Inilah hutan yang saya makan tadi. Settle. Kalau nak akad soreh, jelas akad hutan kan. Kalau nak akad soreh. Tapi kalau nak akad senyap juga, kita senyap. Waktu kita hollow tu, kita niat, ni aku bayar hutan dalam hati kita. Settle tuan-tuan. Jangan bedal dulu. Bedal je, sekejap lagi kita bayar. Nak bayar tu akad apa dia? Waktu kita nak bayar tu akad apa dia? Akad jual beli ustaz. Jual beli apanya? Makan dalam perut dah. Makanan tak ada, mana boleh akad jual beli? Nak akad jual beli hutan? Tak boleh. Akad jual beli hutan tuan-tuan, kena suruh dia kira dulu. Panggil waiter tu, dek, datang kira. Dia totalkan, ban, abang makan 2 pinggan ni, 1 air, 2 pinggan nasi, total dia RM15. Okey, kita kata RM15, saya beli dengan hutan. Itu lafaz jual beli, bukan lafaz hutan. Maknanya kita berlaku akad jual beli. Cuma kita dalam lafaz jual beli itu, saya hutan, saya beli nasi ini dengan air ini sebanyak RM15 secara hutan. Settle. Tu kalau nak jual beli hutan, kena kira dulu, kena total dulu. Kerana syarat sah jual beli mesti tahu berapa barang ni berapa harga, air berapa harga, nasi berapa harga, totalkan berapa, akad jual beli hutan. Itu dipanggil jual beli hutan. Kalau nak cash, jual beli cash. Bayar terus baru makan. Pilihlah tuan-tuan rasa selesa yang mana.
Dia punya akad. Jadi kalau kita banyak tempat setengah tu, kalau saya banyak kita nak pergi bayar, kata ustaz orang dah bayar. Untung lah. Jadi isu dia di mana? Kita ni kita makan tadi tu atas dasar apa? Itu tidak berlaku isu jual beli apa, tidak. Itu kita makan itu termasuk tabarruk. Maksudnya kita makan tu hak milik kita tapi orang lain. Maksud apa? Setelah kita makan bermilik kita. Sebab harta itu dia bayar, orang lain dah bayar. Wallahu alam lah, kita tak perlu tanyalah dia tu akad apa, tak perlu tanya. Asalkan makan dah settle dah. Tak perlu tanya. Yang bayar saya tu akad apa? Saya nak tahu. Takut haram saya makan tadi. Tak apa. Tak perlu tanya dia akad jual beli ke, akad hebah ke, tak apa. Cuma kita makan tu itu sebagai panggil tabarruk atau sebagai tabarruk. Tabarruk ni maknanya dia buat kebajikan. Dia menjamun kita makan harta dia. Apabila dia berjual, dia bayar, maka menjadi milik dia. Makanan nasi kita itu yang kita makan itu termasuk dalam tabarruk. Orang lain bayar, kita dah niat hutang. Tak apa, orang lain tolong bayar hutang kita, tak apa. Tak jadi isu. Mula-mula kita nak bayar, kita niat hutang lah, aku hutang dulu ni. Okey. Tiba-tiba pergi kat kaunter, dia kata, ustaz makan tadi orang dah bayar. Saya ingat hutang. Ada orang tolong bayar dah, tak apalah, tolong bayar hutang ustaz ke tu. Settle lah. Tak jadi isu. Takut haram kalau kita makan. Tak, orang bayar. Apa dia? Dia bagi warning dah, tak boleh tanya dah sejak lagi. Dia bayar hutang? Cerita Piramli. Tak mampu bayar hutang, kahwin dengan anak aku. Dia tak mampu bayar hutang, tu isu berbeza lah, itu isu lain, tak jadi masalah. Paksa kahwin itu isu lain. Dia isu satu-satu, dia tak diintegratekan, tak dikombainkan. Isu pertama, hutang tak mampu dibayar apapun dia, maka penghutang ini wajib bayar apabila mampu. Tak mampu bayar, tak haram. Tapi wajib tetap menjadi kewajipan atas dia. Cuma isu dia ketika dia tak mampu, tak haram ke atas dia. Mampu saja wajib balik. Wajib bayar hutang tu wajib. Wajib tu bila? Wajib tu apabila sampai tarikh yang dijanjikan. Kalau sebelum sampai tarikh yang dijanji, dia panggil sunat. Kita dah sebut di kuliah sebelum daripada ni, ada dua hukum membayar hutang. Pertama sunat, yang kedua wajib. Bila wajib? Apabila sampai tempoh matan. Dia panggil tempoh wajib bayar. Janji kita, hutang kereta, hutang rumah, hutang personal, bayar 20 hari bulan. Hari 20 hari bulan, wajib. 1 sampai 19 sunat. Sunat kita segerakan hutang. Apa maksud sunat? Dia kata rupanya hutang ni sunat bayar. Tu pun silap faham. Hutang umumnya wajib bayar. Tetapi ingat, wajib bayar bila? Bukan kita hutang, janji nak bayar bulan depan. Maknanya hutang tu dalam tempoh 1 bulan. Bukan maknanya hari ni ambil, besok wajib. Tidak. Wajib bila? Wajib apabila sampai tempoh yang dijanjikan. Bila? Sebulan. 1 hari bulan kita ambil, 30 hari bulan itu dipanggil waktu yang wajib. Apabila tak bayar pada 30 sedangkan dia mampu, haram ke atas dia. Selagi mana tak bayar berapa hari, haram rekod. Tetapi 1 hari bulan sampai 29 hari bulan, apa hukum bayar hutang? Hukum sunat segera hutang. Kalaulah dia buat pada waktu sebelum tempoh matan, dapat pahala lebih. Lebih di mana? Pertama, tetap dapat pahala wajib bayar hutang. Tak dapat pahala wajib bayar hutang. Apabila kita hutang, wajib bayar walaupun tak sampai tempoh kerana dia nak segerakan. Yang kedua, tuan-tuan, dia akan dapat bonus ni ialah dapat pahala sunat. Dipanggil 2 pahala. Pahala wajib bayar hutang, pahala sunat bayar hutang. Kenapa dapat pahala sunat? Kerana dia segerakan.
Allah Ta'ala menekan kita apabila kita berhutang. Ada dua tekanan. Pertama, tekanan wajib push, wajib bayar. Cuma dia ada masa push tu. Yang keduanya, Allah Ta'ala nak supaya hutang ni besarnya, dia wajib bayar sehingga disegerakan. Kalau boleh kamu, kalau kamu ada ekstra duit lebih, kemampuan, tak perlu tunggu hari kejadian. Tak perlu tunggu hari tempoh bayar. Segerakan untuk dapat pahala sunat. Kita sambung tuan-tuan. Tidak tak habis kita itu. Yang seterusnya tuan-tuan, ini ataupun diperbuat ubat. Ini ciri yang ketiga. Item ribawi ada 3 ciri. Makanan ini ada 3 kategori makanan yang dikehendaki di sisi syarak. Syarak sebut makanan, tergambar di minda kita ada 3 ciri. Pertamanya, makanan asasi tak boleh ditukar, sama-sama jenis, sama item. Yang keduanya, makanan tambahan. Yang ketiganya, ubat-ubatan. Tak boleh tukar ubat dengan ubat, herba dengan herba, kerana dia termasuk di dalam makanan. Mana dalil dia? Nabi kata jangan kamu tukar garam dengan garam. Garam ini ulama ambil untuk jadikan hujah segala benda untuk perubatan. Tidak dibenarkan. Dan tiada baik, maka yang pertamanya, ni contoh pertama, ada 3 ciri asas tuan-tuan. Dia nak bagi contoh satu persatu. Kita baca sedikit sebelum pukul 9 tuan-tuan. Jangan saya ni dia cepat sikit. Mana contoh makanan asasi yang tak boleh tukar? Maka yang pertamanya seperti gandum. Tak dibenarkan tukar gandum dengan gandum. La tabi'az zahaba bil zahabi walal wariqa bil wariki walal burra bil burri. Ini dalil dia. Burra bil burri. Tak benar tukar gandum dengan gandum, beras dengan beras. Tukar jangan, tapi heboh tak apa. Jangan guna ayat yang terbalik. Jual beli tak boleh, tukar tak apa. Tu 2 kali 5, 5 kali 2. Seperti gandum dan hamas. Kacang putih hamas ni, kacang, sejenis kacang. Dan beras. Kacang pun tak boleh tukar, beras pun tak boleh tukar. Dan syair, wala syaira bis syairi. Syair, barli. Tak boleh tukar barli dengan barli. Dan air tawar. Tak boleh tukar air tawar. Air mineral tak boleh tukar. Air mineral lah tu air biasa. Maksud air tawar ni air biasa lah, bukan air manis. Dan zurrah, ini jagung. Tak boleh tukar jagung dengan jagung. Jagung dengan duit tak apa. Tu panggil beli jagung dengan duit, tak apa. Dan lainnya, dia bagi contoh sikit saja. Lain tu dia kata cari sendirilah. Dia bagi contoh lebih kurang 4 saja. Dan tiada riba pada air masin. Tak riba air masin. Tuan-tuan boleh tukar air masin. Pergi laut, tuan-tuan ambil sebotol, kawan ambil sebotol, boleh tukar. Kenapa? Kerana dia tidak termasuk dalam kategori makanan. Walaupun setengah orang buat ubat. Tidak. Air, jangan garam. Yang itu telah dibekukan. Dan yang keduanya, baik, ini ciri makanan yang kedua, suplemen, makanan sampingan. Seperti tamar, wala tamra bitamri, tamar tidak dibenarkan tukar. Nabi sebut tamar, maka ulama kias segala buah-buahan tidak dibenarkan tukar. Walaupun Nabi tak sebut tufah, apple. Nabi tak sebut buah apple dengan apple. Jangan kita buat luruh bibendul. Dia kata yang tak boleh tukarnya ialah gandum, lepas tu zabib, lepas tu dia kata kalau buah tak boleh tukar tamar. Tapi apple Nabi tak sebut. Boleh, rambutan boleh tukar, dokun boleh tukar, durian boleh tukar. Yang tak boleh tukar tamar sahaja, kerana Nabi sebut satu saja. Nak suruh sebut satu-satu tuan-tuan. Hadis Nabi ni pakai satu hadis tu je lah tulis. Segala buah jenis di dunia ni. Tu jangan luruh sangat. Dia Wahabi ni luruh bibendul. Semua dia nak sebut.
Dia kata ni antara hujah Wahabi. Dia kata ada 6 makanan sahaja yang tidak dibenarkan tukar. Kalau tuan-tuan dengar ayat tu, statement tu, bahaya tuan-tuan. Tu bahaya. Dia meracuni pemikiran mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dia kata yang lain boleh tukar, tak menjadi isu. Yang dilarang oleh Nabi 6 jenis benda sahaja yang tidak dibenarkan tukar. Dia pun sebutlah, bawalah hadis, la tabi'az zahaba bil zahabi walal wariqa bil warqi walal burra bil burri walal sya'ira bil sya'ira walal tamri bil tamri ila akhiril hadis. Senarailah 6 jenis benda. Dia kata tamar tidak boleh tukar, apple boleh, durian tukar durian boleh. Dia kata kenapa nak jadi riba? Mana ada Nabi sebut durian? Nabi tak sebut la duryana wala bid duryani. Nabi tak sebut. Dah ada tamar dekat Nabi, dekat Mekah. Tak ada pokok durian tuan-tuan. Zaman Nabi dulu pokok durian tak ada di Mekah. Zaman kita hari ni pokok durian tak ada di Mekah, tapi buah durian ada di Mekah. Orang tanya, ustaz kenapa pelik di Mekah ni? Dia kata pokok tak ada, buah ada. Carilah makanan dunia tuan-tuan akan ada di Mekah. Pokok tak ada, makan buah ada. Durian ada di Mekah, tempoyak ada di Mekah. Cencaluk ada di Mekah, budu ada di Mekah, belacan ada di Mekah. Nasi kerabu ni ada dia orang jual di Mekah. Geng petani dia jual di Mekah, geng Kelantan jual di Mekah. Menega apa dia? Tak balik, bukan pergi buat kerja haji, pergi menega. Orang tanya, lalu jawab ulama apa? Jawab ulama, inilah keberkatan Allah Ta'ala mustajabkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia meletakkan anak dia, Nabi Ismail, anak dia. Nabi Ibrahim dia letakkan anak dia dengan Siti Hajar di Mekah yang ketika tu keri kontan, tak ada apa pun. Lalu dia berdoa. Ini doa dia tuan-tuan. Doa dia supaya Allah Ta'ala berkatkan bumi Mekah. Allah Ta'ala suburkan bumi Mekah. Itu menyebab tu bumi Allah Ta'ala mustajab doa Nabi Ibrahim, bumi Mekah subur. Allah Ta'ala jadikan Mekah ini tempat tumpuan seluruh manusia di dunia. Itu antara keberkatan. Dan segala kenikmatan dunia akan berada di Mekah. Sebutlah segala buah-buah yang paling top tuan-tuan akan ada di Mekah. Ini antara keberkatan dan mustajab doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan pelik tuan-tuan. Jangan kata di Mekah tempat kita pun ada benda yang tak ada pokok. Pokok apple tak ada tempat kita, tapi buah sampai. Buah kurma ni, pokok kurma ni hari ni baru orang tanam. Dulu tak tanam. Pokok kurma ni hari ni baru orang tanam buah. Ada buah kurma di Malaysia ni, ada pokok dia, ada ladang kurma di Malaysia ni. Dulu tak ada. Baik, kita akan stop di bawah tu. Dan seperti zabib dan lainnya, dan tin, buah tin. Dia sebut buah yang ada di Mekah. Dan segala buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan yang ketiganya seperti garam. Yang ketiga ni ciri ubat-ubatan herba dan herba. Ubat-ubatan dan juga herba. Mana dia? Dan yang ketiganya seperti garam. Ini segala perubatan lah. Alat-alat ubat dan herba-herba. Dia mula dengan garam. Jadi garam ni asas Nabi sebut, Nabi nak ajar pada kita, garam itu sebagai sumber utama, dan Nabi para ulama kiaskan garam ini untuk menghukumkan segala ubat-ubatan dan herba ini diharamkan tukar. Hujah dia Nabi kiaskan dengan garam. Itu dia kata dan yang ketiganya seperti garam dan segala rempah-rempah dan segala ubat-ubatan seperti za'faran dan batu kewi. Batu kewi dan getah kayu luban. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung bulan depan, hari-hari minggu depan. Sebelum Raya Haji ada satu kuliah lagi dengan tuan-tuan, tak silap hari Sabtu 25 kan. Sabtu 25, hari Ahad 26 silap. 26 hari Ahad. Hari Ahad. InsyaAllah kita sambung yang ketiga tuan-tuan.
Kita akan habiskan ciri makanan insya-Allah bulan depan tuan-tuan, iaitu minggu depan kita akan habiskan ciri makanan. Sebelum kita akan sambung formula. Kita akan slow-slow tajuk dia riba ni, walaupun 3 muka surat saja tuan-tuan, kerana dia agak tough, agak complicated sedikit. Kita slow-slow lah. Bulan ni saja tuan-tuan dia tak sama, dia lari sedikit schedule jadual kita. InsyaAllah bulan depan bulan 8 ni kembali balik seperti biasalah. Kebetulan bulan ini saya pun tempat lain tak mula banyak lagi, sebab tu boleh datang hari ni. Bulan depan ni penuh seperti biasalah. Majoriti di Jaiz ni, kalau Putrajaya dah mula lama dah. Di Jaiz saja kita mula, majoritinya mula bulan 8. Jadi bulan 8 kembali balik seperti biasa, iaitu januari dengan tuan-tuan minggu ke-2. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.